Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Di sini saya ingin menerangkan dua perkara. Yang pertama, daripada kos-kos yang dikumpul, bagaimana anda menentukan gelagat kosnya, iaitu yang mana kos berubah, yang mana kos tetap, dan yang mana kos campuran. Kedua, saya ingin menerangkan cara-cara untuk mengasingkan kos campuran kepada kos berubah dan kos tetap. Ini adalah penting jika kita hendak menggunakan konsep gelagat kos untuk membuat perancangan. Kalau kita hendak buat perancangan, kawalan atau pembuatan keputusan, kita perlu tentukan gelagat kos bagi setiap kos yang terlibat. Adakah kos itu kos berubah, kos tetap, atau kos campuran? Di sini saya ingin berikan garis panduan untuk menentukan gelagat kos ini. Langkah yang pertama, imbas kembali ciri-ciri gelagat kos yang saya telah terangkan dalam sesi pengkelasan kos. Bagi kos berubah, jumlah kos bertambah dengan pertambahan dalam tingkat aktiviti. Tetapi kos berubah seunit adalah sama pada setiap tingkat aktiviti. Bagi kos tetap adalah malar pada setiap tingkat aktiviti, tetapi kos tetap seunit akan berkurang. Bagi kos campuran, jumlah kos campuran bertambah dengan pertambahan dalam tingkat aktiviti, tetapi kos campuran seunit berkurang apabila terdapatnya pertambahan dalam tingkat aktiviti. Langkah yang kedua, kirakan kos seunit bagi setiap kos pada setiap tingkat aktiviti. Dan langkah yang terakhir, padankan jumlah kos dan kos seunit dengan ciri-ciri dan tentukan gelagat kos. Saya beri satu contoh di sini yang melibatkan 3 jenis kos. Kos bahan mentah, kos sewa kilang, dan kos penyelenggaraan. Yang mana kos berubah, yang mana kos tetap, dan yang mana kos campuran. Apabila kita mengkaji jadual ini, sewa kilang adalah malar pada setiap tingkat aktiviti. Maka ia adalah kos tetap. Dengan ini, anda tidak perlu kira kos tetap seunit. Bagi kos bahan mentah dan kos penyelenggaraan, kita tidak pasti kerana jumlah kosnya bertambah dengan pertambahan dalam tingkat aktiviti, memenuhi ciri jumlah kos. Jadi kita perlu kira kos seunit untuk menentukan gelagat kosnya. Dalam slide ini, kos seunit telah dikirakan dan kita dapati bahawa kos bahan mentah seunit adalah malar. Ini berarti ia memenuhi ciri kos berubah. Maka kos bahan mentah adalah kos berubah. Bagi kos penyelenggaraan seunit berkurang dan jumlah kos penyelenggaraan bertambah, memenuhi ciri kos campuran. Maka kos penyelenggaraan adalah kos campuran. Lihat nota dan latihan dalam laman web www.kvkaccounting.com untuk membuat lebih banyak latihan berkaitan dengan penentuan gelagat kos. Sekarang, mari kita belajar mengenai bahagian kedua sesi ini, iaitu pengasingan kos campuran. Anda tahu bahawa kos campuran mempunyai komponen kos tetap dan kos berubah. Kalau kita hendak gunakan konsep gelagat kos untuk mencapai objektif-objektif tertentu, kita perlu mengasingkan kos campuran ini kepada kos tetap dan kos berubah. Dalam slide ini, kita cuba fahamkan teori pengasingan kos campuran terdahulu. Mengapa kita perlu asingkan? Satu, untuk membantu merancang. Misalnya, anda menganggarkan untuk mengeluarkan 50,000 unit produk bagi bulan hadapan. Berapakah anggaran jumlah kos? Kita tahu bahawa jumlah kos adalah sama dengan kos tetap campur jumlah kos berubah. Oleh kerana kos tetap adalah malar, kos tetap bulan hadapan dianggarkan sama dengan kos tetap bulan-bulan lepas. Manakala jumlah kos berubah akan dihitung dengan mendarabkan anggaran unit keluaran, iaitu 50,000 unit, dengan kos berubah seunit. Yang kedua, membantu mengawal. Kos tetap tidak boleh dikawal kerana komitmen telah dibuat terdahulu. Hanya kos berubah boleh dikawal.
Yang ketiga, membantu membuat keputusan. Kos tetap dianggap sebagai tidak relevan kepada keputusan, kerana apa-apa keputusan yang dibuat tidak akan mengubahkan kos tetap. Hanya kos berubah dianggap relevan. Terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan untuk mengasingkan kos campuran, iaitu kaedah scatter graph atau scatter plot, kaedah titik tinggi rendah, dan kaedah regresif. Saya hanya akan bincangkan kaedah titik tinggi rendah di sini. Bagi kaedah lain, rujuk kepada nota dan latihan di laman web www.kwkaccounting.com. Dari segi perbezaan antara kaedah, kita dapat lihat dari segi keperluan data, darjah kesukaran mengira, dan darjah ketepatan. Misalnya, kaedah scatter graph dan regresif memerlukan data yang banyak. Kaedah titik tinggi rendah mudah dikira, dan kaedah regresif memberi jawapan yang lebih tepat. Bagi kaedah titik tinggi rendah, ada 2 cara untuk mendapatkan fungsi kos. Fungsi kos adalah satu persamaan jumlah kos, dan persamaan ini boleh digunakan untuk menganggarkan kos masa hadapan. Rumus fungsi kos adalah Y bersamaan dengan A campur BX, di mana Y merujuk kepada jumlah kos, A pula kos tetap, B kos berubah seunit, dan X merujuk kepada unit aktiviti. 2 cara bagi mendapatkan fungsi kos dalam kaedah titik tinggi rendah ini ialah: 1. Menggunakan rumus jumlah kos. 2. Menggunakan persamaan serentak. Menggunakan rumus jumlah kos adalah lebih mudah. Guna cara ini kecuali soalan meminta secara spesifik untuk menggunakan cara lain. Dalam kaedah rumus, pada mulanya kita perlu hitung kos berubah seunit, iaitu variable B. Rumus untuk mengirakan kos berubah seunit adalah perubahan dalam jumlah kos antara titik tinggi dan rendah dibagi dengan perubahan dalam jumlah unit antara titik tinggi dan rendah. Selepas mencari kos berubah seunit, anda akan menggunakan jawapan itu untuk mencari kos tetap. Rumus kos tetap adalah kos tetap bersamaan dengan jumlah kos tolak jumlah kos berubah. Lihat contoh yang menunjukkan bagaimana kos penyelenggaraan yang kita telah kenal pasti sebagai kos campuran sebelum ini diasingkan kepada kos tetap dan kos berubah serta fungsi kosnya. Bagi cara persamaan serentak, daripada maklumat yang diberikan, kita akan bentuk 2 persamaan, iaitu satu persamaan jumlah kos pada titik rendah dan satu lagi persamaan jumlah kos pada titik tinggi. Selesaikan persamaan ini dengan kaedah persamaan serentak untuk mendapatkan variable A dan B. Lihat contoh yang diberikan dalam slide ini. Anda akan dapati jawapan yang sama seperti cara rumus, iaitu Y adalah sama dengan 1000 tambah 1X. Dalam slide ini, saya tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan fungsi untuk keseluruhan kos. Slide sebelum ini adalah fungsi kos penyelenggaraan sahaja. Sekarang kita hendak cari fungsi jumlah kos berdasarkan kepada 3 jenis kos. Kos bahan mentah, sewa kilang, dan kos penyelenggaraan yang diberikan sebelum ini. Kos tetap, iaitu variable A, terdiri daripada komponen kos tetap dalam kos penyelenggaraan sebanyak RM1,000 dan sewa kilang. Jadi, jumlah kos tetap adalah RM3,500. Ini bermakna variable A bersamaan dengan RM3,500. Kos berubah seunit, iaitu variable B, terdiri daripada komponen kos berubah seunit dalam kos penyelenggaraan, iaitu RM1, dan kos berubah bahan mentah seunit, iaitu RM2. Jadi, variable B bersamaan dengan RM3 seunit.
maka fungsi kos keseluruhan adalah Y bersamaan dengan 3,500 tambah 3X. Banyak latihan diberikan dalam laman web saya. Buat semua latihan untuk kefahaman komprehensif dan penyediaan untuk peperiksaan secara rapi. Topik gelagat kos adalah penting kerana ia bukan saja dikaitkan dengan topik satu, ia juga dikaitkan dengan topik-topik lain seperti titip pulang modal, pengekosan marginal, pembuatan keputusan. Sekian, terima kasih.